Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allahumma اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allahumma اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terima kasih kepada sahabat saya Cik Muhammad dan seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagaimana kita maklumi bahawa kita sudah masuk hari ke-8 8 Ramadan. Maknanya bulan Ramadan yang kita tempuhi sekarang ini sudah masuk hampir 1/3 ya. Begitu cepat sekali masa berlalu ya. Sampai malam ni masuk malam yang ke-9 Ramadan. Dan sesungguhnya masa yang Allah berikan kepada kita, sesungguhnya pada tahun ini, pada ketika ini kita rasakan begitu cepat sekali ya. Kita rasakan masa itu begitu cepat sekali dan bagi saya rasa seolah-olah baru 2-3 hari ya. Baru kita rasakan 2-3 hari bulan Ramadan, tapi sebenarnya kita sudah masuk pada 8 Ramadan. Maknanya masa begitu pantas sekali berlalu. Dan rugilah kalau kita sebagai seorang Muslim tidak menggunakan kesempatan masa yang Allah berikan kepada kita untuk kita mempertingkatkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan sesungguhnya umur dan masa yang Allah berikan kepada kita, bila dia berlalu, kita akan kembali. Ya, bila masa itu berlalu, kita akan kembali lagi. Ya, maknanya kalau kita ni dari sehari ke sehari umur kita ni bertambah tua, ya, bukan bertambah muda. Itu kita kena ingat. Ya, kita ni dari sehari ke sehari bertambah tua. Ya, bila kita bertambah tua, maknanya kita semakin hampir dengan ajal ataupun sakratul maut. Ya, ajal kita semakin hari semakin hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak ada istilah dalam dunia ini manusia ataupun makhluk Allah semakin muda, tidak ada. Yang adanya awet muda. Awet muda ada. Makan jamu tu, makan ubat ni, untuk awet muda ada. Ya, kulit jadi licin. Ya, makan cik makan 5 kali sehari jamu ni, insyaAllah ya, kulit akan jadi putih, jadi muda ya, kulit muka ni jadi tegar dan sebagainya. Awet muda boleh, tapi usia kita semakin hari semakin tua. Dan bila kita semakin hari semakin tua, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, Allah beritahu fa iza jaa ajaluhum, ya, bila sampai ajal dia, ya, bila sampai ajal kamu, la yastakhiruna sa'atan, ya, wa la yastaqdimun, tidak cepat dan tidak lambat. Ya, bila tiba ajal kita. Itulah sebagai satu ingatan ataupun tazkirah, sebagai satu ingatan kepada kita pada malam ini. Semoga Ramadan yang kita lalui pada tahun ini adalah lebih bermakna bagi kita. Ya, mungkin kita sebelum ni dah menepi banyak Ramadan. Kan, kalau kita ni umur sekarang ni 50 tahun betul kan? Ya, daripada kita akhir balik itu 15 tahun sampai kita umur 50 tahun, kita sudah melalui hampir berapa? 35 kali Ramadan. Ya, tetapi adakah 35 kali Ramadan tu
kita manfaat ke? Tidak setiap kali datangnya Ramadan. Ya, berjumpa kita dengan malam Al-Qadar. Ya, kita pernah ke? Kita berjumpa dengan malam Al-Qadar. Ya, mana kalau kita berjumpa setiap kali 35 kali Ramadan tu dengan malam Lailatul Qadar. Ya, yang lebih baik daripada 1000 bulan tu. Ya, maknanya pahala ibadah yang kita lakukan pada malam itu, ya, 1000 bulan kali 35 kali. Berapa? Ya, 35,000 bulan pahala kita sudah lakukan sepanjang hidup kita sampai kali ini. Tapi syaratnya kalau kita dah jumpa, cuma takutnya 35 kali menempuh Ramadan, satu malam pun tak pernah jumpa. Ya, itu satu peringatanlah kepada kita semua bahawa Ramadan Allah kurniakan kepada kita, ya, setiap tahun ini adalah satu rahmat, ya, satu rahmat yang Allah berikan yang cukup besar sekali kepada kita seorang Muslim. Ya, mana kalau kita manfaatkan Ramadan tu, insya-Allah, ya, kita akan berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau Ramadan datang, kita rasa biasa aja, tak ada apa pun, kan? Macam bulan-bulan lain. Bezanya solat tarawih. Datang ramai-ramai, alhamdulillah malam ini ramai. Ya, datang solat tarawih berjamaah. Ya, alangkah indahnya lagi kalau ramai macam ni pada malam-malam yang bukan Ramadan, malam-malam hari yang biasa. Ya, kita solat berjamaah beramai-ramai macam ni, alangkah indahnya lagi. Ya, jangan kata bulan Ramadan saja kita ni ramai imarah ke masjid. Ya, tapi bila habis Ramadan, masuk malam hari raya tu tak ada dah. Tinggal 2 saf dah. Tinggal 2-3 saf saja dalam masjid. Itu satu peringatanlah kepada kita semua. Jadi malam ini saya telah diberikan tajuk untuk kuliah pada bulan Ramadan ini. Tajuk dia nikmat syurga dan azab neraka. Itu tajuk yang diberikan kepada saya pada malam ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya syurga dan neraka ini tidak dapat kita jangkau dengan mata zahir kita. Ya, tak boleh nak bayangkan. Benar. Syurga ni macam mana? Ya, neraka ni macam mana? Ya, cuba kita nak bayangkan pun susah. Ya, cuma Allah beritahu kepada kita dalam Al-Quran, ya, nikmat syurga ni begini. Ya, dalam surah Al-Waqi'ah, dalam ayat Al-Quran yang lain, dalam surah-surah yang lain, Allah berikan kepada kita gambaran syurga macam ni. Begitu juga dengan neraka. Ya, Allah berikan kepada kita gambaran neraka. Ya, hakikat sebenarnya Allah sahaja yang tahu. Cuma apa yang diberitahu oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW menceritakan kepada kita bagaimana nikmatnya syurga, nikmat yang tidak terhingga. Yang apa yang kita capai di atas muka bumi ini tidak boleh disamakan dengan nikmat dalam syurga. Yang tidak ada tolak banding nikmat dalam syurga. Begitu juga dengan azab api neraka Allah SWT. Kita tak boleh bandingkan dengan kesakitan, kepedihan yang kita alami di atas muka bumi. Ya, kita ni sakit, kalau sakit demam denggi sikit ke, demam batuk, berdarah ke, kencing manis pun kita dah rasa sengsara. Betul tak? Ya? Kencing manis, ya, kena potong kaki, ya, potong kedua belah kaki. Kalau kena penyakit jantung, ya, sakit jantung, kita rasa sakit kan? Kena pisau sikit je, kan? Kena pisau sikit je, potong sikit je, putus jari lah katakanlah, sakit dah kita rasa kan? Tetapi kita kena ingat bahawa sakit-sakit kita di dunia ni, ya, azab Allah itu api neraka di akhirat kelak tidak ada tolak banding. Ya, tidak ada tolak bandingnya kalau kita nak bandingkan dengan kesakitan dan kepedihan yang kita alami di atas muka bumi. Begitu juga dengan nikmat syurga. Ya, Nabi bagi tahu, Nabi SAW bagi tahu, ya, syurga ni sifat dia mala ainun ra'at wala uzun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ya, syurga ni, ya, mala ainun ra'at, mata kita tak pernah tengok. Ya, tak pernah tengok pun syurga. Apa saja yang kita tengok datang ke bumi ni, itu bukan syurga.
Tak kira benda tu cantik macam mana sekalipun. Ya? Kakak kita bagi tahu kepada kawan kita, aku pernah pergi tu ke surga dunia tu di mana di apa? Di Haknyai ke di Tokyo ke di USA ke kan, tengok di Arab Saudi ke di mana-mana kan, macam ada salah seorang pemimpin raja negara Arab tu yang kaya, dia punya dah mewah dia nak rasa syurga tu atas dunia lagi. Macam mana dia buat? Ya? Dia buat satu kapal terbang tu, dia buat khusus untuk diri dia. Dia ada semua lah kapal terbang tu, kolam mandinya, apa lagi, semua benda-benda kemewahan tu dibawa naik ke atas kapal terbang tu. Jadi bila dia naik ke atas kapal terbang tu, dia rasa satu kemewahan yang amat sangat lah. Dah lah udara lagi, boleh mandi dalam kolam lagi, dia nak masuk syurga. Ya, tetapi kalau nak dibandingkan dengan syurga Allah SWT, mana ainun ra'at, mata kita tak pernah tengok pun. Kita bayang, tak bayang kita. Kerana secantik-cantik apa yang ada dalam muka bumi itu bukan syurga. Ya, mana ainun ra'at wala udhunun sami'at, dan telinga kita tak pernah mendengar, ya, wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam pemikiran, dalam hati manusia. Mana apa yang kita terlintas itu bukan syurga. Itulah syurga, nikmat syurga yang Allah berikan, yang Allah insya-Allah Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Ya, tetapi nak dapat syurga ni bukan senang. Ya, kita yang ingat senang. Ya, kita nak dapat syurga Allah SWT. Ya, kita ingat senang ke nak dapat syurga Allah Taala? Kalaulah tidak Allah Taala berikan kepada kita dugaan dan cabaran-cabaran semasa kita berada di atas muka bumi. Ya, mana-mana siapa manusia kalau di antara kita yang berjaya melepasi cabaran dugaan yang diberikan oleh Allah SWT, insya-Allah dia akan mendapat masuk ke syurga ni. Dari antara dugaan dan cabaran yang Allah berikan kepada kita ialah pada bulan Ramadan ni kita diminta supaya menahan diri daripada makan, minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya, malam pula kita dianjurkan supaya melakukan ibadah sebanyak mungkin, qiyamul lail, baca Al-Quran dan sebagainya. Apa lagi? Di siang hari kita bersedekah, kita membuat perkara kebaikan. Ini mana susah payah kita di atas muka bumi ini, ganjarannya Allah berikan syurga. Ya, ganjarannya Allah berikan syurga kepada kita di akhirat, insya-Allah. Jadi dalam Al-Quran Allah Ta'ala memberitahu kepada kita akan dalil adanya syurga dan neraka ini, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 24 hingga 25 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijar uiddat lil kafirin wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-24 Allah berkata, fattaqun nar, jagalah diri kamu daripada api neraka, allati waquduhan nas wal hijar, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya, api neraka tu bahan bakar ataupun kayu api dia ialah manusia dan batu-batu akan jadi kayu api. Ya, sebab tu bila ayat Al-Quran ini diturunkan, ya, batu lesung tempat mengisap tepung di rumah Rasulullah tu, bila didengar ayat ni dipaham. Bila dengar ayat ni, neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu menangis batu. Ya, batu yang pengisap tepung di rumah Rasulullah SAW bila dengar ayat ni, bila ayat itu turun, dia dengar ayat ni, dia menangis. Kerana apa? Dia tu batu dan dia akan menjadi salah satu daripada kayu api selain daripada manusia. Kita bayangkan batu kita takut. Kita ada rasa menangis. Nak kata tak faham? Api
api neraka tu api yang zulam, bahan bakar dibakar oleh Allah SWT. Bila hancur tubuh kita, Allah ganti dengan tubuh kita yang baru. Neraka, bila kita masuk neraka, tidak hidup dan tidak mati kita ni. Bila hancur saja tubuh kita, Allah gantikan terus dengan tubuh yang lain pula. Hancur pula, ganti lagi. Hancur pula, ganti lagi. Itu yang jadi sakit tu neraka tu. Sebab kita tidak hidup dan tidak mati. Kan? Kalau kita kata atas muka bumi ni Allah sebelah kita, bunuh kita kan, sakit masa tu kan, pasti tak ada. Tapi dia dalam neraka di akhirat pula. Bila hancur tubuh kita, bila kita, contohlah bila Allah bagi kepada kita makanan yang berduri, makanan yang panas, air panas, hancur tubuh badan kita, lalu jadi balik semula. Kullama nabitat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab. Allah bagi tahu, kullama nabitat juluduhum, bila masak, bila hancur kulit-kulit mereka, badalnahum juludan ghayraha, kami gantikan dengan kulit yang baru, liyazuqul azab, supaya manusia rasa azab. Kita bayangkan siksa dalam api neraka. Sehingga batu pengisah hukum yang ada dalam rumah Rasulullah SAW pun menangis terasa-asa kerana takut akan siksa yang neraka. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Peliharalah diri kamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang yang kufur. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik. Allah bagi tahu kepada Nabi, sampaikanlah berita gembira kepada orang yang beriman dan orang yang suka membuat kebaikan. Bukan setakat dia beriman saja, dia buat kebaikan. Dua perkara yang serentak. Ada setengah manusia dia beriman tapi dia tak buat perkara yang baik. Beriman dan berbuat baik, bahawa bagi mereka disediakan syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalam. Bagi orang beriman, dalam syurga Allah Ta'ala akan masukkan di dalam syurga, dan dalam syurga itu ada sungai-sungai yang mengalir di dalam. Itu nikmat yang ada dalam syurga. Dan sesungguhnya kalau kita kembali kepada sejarah manusia ni, daripada Nabi Adam, kita manusia ni, daripada Adam dan Hawa kan. Nabi Adam AS, bila Allah Ta'ala ciptakan dia, bila Allah Ta'ala hembuskan roh, Nabi Adam menjadi manusia, Nabi Adam sama Hawa duduk dalam syurga pada masa itu. Tetapi oleh kerana Adam dan Hawa menderhaka kepada Allah SWT, dia makan sejenis buah yang dilarang oleh Allah. Akhirnya Adam dan Hawa dikeluarkan oleh Allah dalam syurga, turun ke bumi. Dan bila Nabi Adam AS turun ke atas bumi ni, diturunkan oleh Allah di atas bumi ni, semua pesan-pesan yang dia ada dalam syurga tu semua hilang. Kecuali satu saja. Apa dia? Kuku kita. Sebab tu kuku kita ni kan warna putih. Kuku inilah pesan daripada syurga, daripada datuk kita Nabi Adam AS, bapa kita Nabi Adam AS. Tujuannya apa? Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita bahawa kamu, wahai manusia, adalah baka syurga sebenarnya. Kita, kamu semua manusia asalnya baka kepada syurga. Dalilnya kayak kuku ni, putih, tak ada kuku yang berwarna hitam kecuali yang dicat kan. Itu sengaja dicat lain kan. Kuku kita ni putih, nak menunjukkan kepada kita bagaimana kita ni adalah baka daripada syurga, baka yang baik-baik. Tetapi kalau sekiranya kamu tidak beriman, bila kamu turun berada di atas muka bumi ini, kamu tidak beriman kepada Allah SWT, kamu kufur kepada Allah Ta'ala, maka di akhirat kelak kamu tak boleh masuk dalam syurga. Kerana kamu tidak beriman kepada Allah SWT. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahawa bagi mereka disediakan syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalam. Syurga itu sifatnya mengalir sungai di bawahnya. Baik. Dalam satu hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud,
Di dalam syurga terdapatnya 8 pintu. Di antara pintu-pintu syurga itu adalah Ar-Rayyan. Yang ini antara sifat syurga. Tidak ada yang memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Bagi orang yang benar-benar berpuasa, Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam syurga melalui pintu, nama dia Ar-Rayyan. Bagi orang yang benar-benar berpuasa, bukan setakat puasa makan minum saja, bukan setakat puasa makan minum saja. Ramai orang berpuasa makan minum, tapi tidak ada baginya bahagian puasa yang sebenarnya. Dia hanya puasa makan dan minum, lapar dan dahaga saja. Kata Nabi, kami insya ini laisa lahu min siyami ilal ju' wal atash. Tapi bagi tahu berapa ramai orang berpuasa, tetapi laisa lahu min siyami, tidak ada bahagian puasa untuknya ilal ju' wal atash, kecuali lapar dan dahaga saja. Maknanya dia puasa makan minum saja. Mulut dia tidak berpuasa, kan, mengumpat, mencaci, mengenji dan sebagainya. Mata dia pun tak berpuasa, kan, melihat perkara-perkara yang haram, memandang perkara-perkara yang haram. Telinga dia tak berpuasa, mendengar perkara-perkara haram dan sebagainya. Orang yang jadi macam ni, dia hanya puasa makan dan minum saja. Ini orang yang belum benar-benar dikira berpuasa. Tetapi kata Nabi, dalam syurga dah ada 8 pintu. Di antaranya adalah nama Ar-Rayyan. Jika tidak ada yang memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Baik, Rasulullah SAW bersabda daripada Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu, beliau berkata mengenai besar lebarnya pintu syurga itu, Rasulullah SAW bersabda kepada kami bahawasanya jarak antara daun pintu ke daun pintu syurga yang lain sepanjang perjalanan 40 tahun. Besar pintu syurga, jarak perjalanannya 40 tahun. Dan akan datang satu hari ketika orang yang memasukinya harus berasa-asa. Maknanya Rasulullah bagi tahu jarak antara ujung pintu sini dengan pintu sebelah sini dalam syurga itu perjalanannya 40 tahun. Macam mana besar pintu syurga. Kita boleh bayangkan macam mana bentuk pintu syurga tu, bukan macam pintu kita ni. Ada tombol, ada ni, boleh ada penyelak dia, tak tahu lah macam mana. Tapi Nabi semua bagi tahu besarnya pintu syurga ni, jarak perjalanan daripada dalam pintu ni ke pintu ni 40 tahun perjalanan. Allah Alam, itu nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Kita kena cari, kalau kita nak masuk syurga, kita kena menjadi orang yang benar-benar seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah SWT. Bukan menjadi golongan munafik. Al-munafiqun, golongan orang-orang munafik. Munafik ni luar dalam Islam, tapi belakang mereka menentang Allah dan Rasul. Ramai sekarang. Kalau di negara kita tengok ramai, orang Islam, tapi menentang Allah dan Rasul. Ramai. Bila dengar saja mengenai Islam, apa Islam ni? Lu tinggal sama. Apa Islam ni? Kalau kita amalkan Islam ni secara menyeluruh, ni ketinggalan kita jawab, rugilah kita dalam berniaga, bisnes dan sebagainya. Ini orang-orang munafik tadi. Nama Islam, orang Islam, Muhammad bin Abdullah nama dia, tetapi menentang Allah dan Rasul. Ini macam bagi orang-orang munafik. Bukan saja di zaman kita, di zaman Nabi Rasulullah SAW sendiri pun ada dah golongan munafik. Ada dah golongan munafik. Dan ketua bagi golongan munafik di zaman Rasulullah SAW ialah nama dia Abdullah bin Ubay. Nama Abdullah, Abdullah hamba Allah. Abdullah bin Ubay ini di zaman Nabi SAW adalah ketua bagi orang-orang munafik. Sehingga kan dalam satu riwayat Abdullah bin Ubay ni dia Islam. Sehingga dalam satu riwayat Nabi SAW bila dia sembahyang, Nabi imam, bila Nabi bagi salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tak ada orang lain yang Nabi nampak di sebelah kanan.
nampak muka Abdullah bin Ubay. Ni ketua munafik. Mana Abdullah bin Ubay itu sembahyang belakang Nabi. Tapi yang menentang Nabi dia juga. Nah, ini golongan orang-orang munafik. Ya. Dan menurut riwayat hadisnya, ini riwayatnya Abdullah bin Ubay ni ketua munafik ni seorang yang wara. Dia seorang yang wara. Ya, dia seorang yang wara. Bukan ini orang macam mak repit kita. Bukan ini orang yang duduk kedai kopi, bisa rokok. Bukan itu. Ya. Bisa rokok buat apa budak bunga kan. Ya, lepas kedai kopi, lepas kedai kopi. Ya. Macam mana balik rumah biji dia kan? Ni kedai kopi. Dia sembang kedai kopi sampai malam. Ya, tak ada dia buat. Apa jadi macam tu? Abdullah bin Ubay ni adalah seorang yang sangat wara. Ya. Dan bila Nabi sembahyang, dia duduk sembahyang belakang Nabi. Tetapi yang menentang Allah dan Rasul, dia juga. Ya. Dia buat masjid Nabi Ubay ni. Nah, orang munafik boleh buat masjid. Dia buat masjid. Nama dia masjid apa? Masjid Dirar, kan? Ya, masjid nama dia Masjid Dirar. Ya, masjid yang tidak memecahkan orang Islam. Dirar. Yang punya autar yang Abdullah bin Ubay. Bila siap masjid tu, dia panggil Rasulullah rasmi masjid tu. Ya, panggil Nabi Muhammad. Muhammad datang masjid aku petang ni. Kamu perlu rasmi masjid ni. Apa munafik tu pandai buat masjid. Kita jangan ingat buat masjid tu, tak apa Islam ni. Islam ni. Kan ada masjid besar ni. Kan ada aircon, ada dengan canggih sekali. Ya, sini tak ada setengah-setengah masjid. Imam sembahyang tu dia tunjuk rakaat berlaku. Ini canggih masjid. Ada tak di Indonesia? Tahu lah. Indonesia ni kalau di masa saya berada di Mesir dulu saya pernah tengok. Imam berada rakaat kedua, ketiga ditunjuk dengan macam waktu sembahyang. Hebat. Ya? Jadi Abdullah bin Ubay ini buat masjidnya. Dipanggil Nabi SAW rasmi masjid tu. Ya, Nabi tu sebab dia pun manusia biasa. Dia pun tak apalah, dia kata saya pergi lah. Jadi di tengah jalan sebelum Nabi sampai ke masjid Dirar, Allah turunkan ayat Al-Quran, walladzina takhazu masjidan dirar wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa isadan liman harama Allah wa rasulah. Ya, Allah bagi turunkan ayat ni pada Nabi bahawa dia ni buat masjid bukan masjid. Masjid sebenarnya masjid untuk memecahkan orang Islam. Dan Nabi pun Nabi pergi juga. Nabi bukan pergi rasmi, tapi Nabi pergi untuk masjid. Ini tak autarnya Abdullah bin Ubay. Seorang munafik tapi boleh buat masjid. Jadi tak pelik lah dalam sekarang ni. Kalau orang yang buat masjid pun dia tentang Allah dan Rasul. Orang yang ada masjid tu buat masjid dia tentang Allah dan Rasul. Tidak heran, tidak bukan satu benda yang ajaib. Sebab di zaman Nabi pun ada ketua munafik ini buat masjid. Tapi Nabi pergi meruntuhkan masjid. Ini kisah orang munafik. Ya, jadi orang munafik ni tidak ada padanya bahagian dalam syurga Allah Tuhan. Ya, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa la tajid lahu nasira. Allah bagi tahu sesungguhnya orang munafik ni fi darkil asfali minan nar, berada di bawah sekali dalam api neraka. Ya, di bawah sekali. Neraka tu dia tingkat, dia berada di bawah sekali. Ya. Wa la tajid lahu nasira, dan tidak ada Allah Taala pertolongan untuknya. Jadi kita dalam menjauhi daripada jenis-jenis orang yang mempunyai sifat-sifat munafik. Munafik dari segi akidah, yang betul yang paling bahaya sekali. Itu orang yang nampak luar Islam, tetapi hakikatnya dialah yang menentang Allah dan Rasul. Kena ingat ya. Baik, Rasulullah bersabda kepada kami bahawasanya jarak antara dalam pintu ke dalam pintu syurga lainnya sepanjang 40 tahun perjalanan. Maknanya luasnya syurga Allah. Baik. Dari sudut tingkatan syurga pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, sesungguhnya syurga terdiri di atas